Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah FC menentang Kelantan FC. Yang mana pada perlawanan ni Kelantan berjaya menundukkan pasukan Sabah dengan keputusan 2-1. Bagi saya, kedua-dua pasukan bermain dengan direct football. Apabila kedua-dua pasukan cepat untuk supply bola ke hadapan ataupun cepat untuk menghantar bola ke hadapan, akan tetapi apabila terlalu cepat menghantar bola ke hadapan, pasukan tersebut juga cepat untuk kehilangan bola akibat dari mistake sendiri dan juga akibat dari interception yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan lawan. Jadi apabila bermain terlalu direct, begitulah yang kita akan saksikan, yang mana sekejap Kelantan pegang bola, dia bawa pergi depan, tiba-tiba hilang. Sekejap Sabah pegang bola, bawa pergi depan, tiba-tiba hilang, dapat balik kepada pasukan Kelantan. Begitulah sampai ke sudah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah perubahan yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee di bahagian pertahanan, iaitu beliau meletakkan Rizal Ghazali bergandingan dengan Rawisin Batuil dan juga Jackson De Souza membentuk gandingan back 3 di bahagian pertahanan. Yang mana sebelum ni kita tahu Rizal Ghazali lebih selesa untuk bermain di bahagian right wing back yang diletakkan oleh Dato' Ong Kim Swee. Tetapi pada perlawanan kali ini kita boleh lihat memang gandingan back 3 pasukan Sabah semalam agak boleh dikatakan Rawisin dan juga Jackson dan Rizal agak kekok sebab mereka baru digandingkan sekali, dan mungkin Rizal dalam keadaan untuk menyesuaikan diri. Sebab tu Rizal tidak terlalu ofensif dan tidak terlalu ke hadapan sebab beliau ditugaskan untuk bermain sebagai right centre back dalam gandingan back 3 seperti mana peranan Matthew Davis di Johor Darul Takzim yang membentuk gandingan back 3 bersama dengan Shane Lowry dan juga Mauricio. Jadi peranan wing back semalam diambil alih oleh Umareng, yang mana boleh saya katakan Umareng juga bermain dengan sangat baik di tempat Rizal Ghazali. Namun mungkin ini adalah eksperimen yang cuba dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee untuk melihat sama ada Rizal boleh bermain di bahagian back 3 ataupun tidak pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Jadi itu yang pertama yang boleh saya puji, iaitu Dato' Ong Kim Swee berani untuk meletakkan Rizal di bahagian centre back bergandingan dengan Jackson De Souza dan juga Rawisin Batuil. Dan yang boleh saya puji tentang centre back ataupun back 3 pasukan Sabah ni adalah mengenai Rawisin Batuil dan juga Jackson De Souza, yang mana kedua-dua pemain ini berani untuk membawa bola ke hadapan dan juga berani untuk build up daripada bawah, dan mereka juga mempunyai kawalan bola yang baik. Cumanya ada beberapa mistake di awal minit permainan apabila Jackson banyak melakukan hantaran yang tidak tepat ke arah kawan, tetapi sebaliknya tepat ke arah pasukan Kelantan, dan dia kehilangan bola dalam situasi ataupun dalam kawasan yang berbahaya yang menyebabkan Kelantan hampir untuk menjaringkan gol awal. Jadi benda tu kena cepat untuk memastikan yang back 3 pasukan Sabah ni cepat untuk settle down pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Itu yang pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah adalah bagaimana mereka memastikan yang Badrul Bahtiar boleh jadi holding midfielder mereka, dan dalam masa yang sama Badrul Bahtiar juga berperanan untuk bermain sebagai deep lying playmaker. Jadi boleh saya katakan memang Badrul Bahtiar pada perlawanan ni beliau akan stay deep di bahagian tengah dan membantu bahagian pertahanan. Sebab apa? Sebab dia adalah holding midfielder dan dia juga adalah deep lying playmaker. Jadi dia banyak akan menggerakkan bola ke hadapan dengan menggunakan long ball, iaitu kelebihan Badrul Bahtiar, dan juga membuka bola ke bahagian sayap ataupun ke bahagian wing back. Jadi benda tu sedikit sebanyak menunjukkan satu corak permainan yang akan diguna pakai oleh Dato' Ong Kim Swee pada saingan Liga Super. Bagaimana beliau akan menggunakan Badrul Bahtiar di bahagian tengah, sama ada sebagai holding midfielder yang berperanan sebagai deep lying playmaker. Saya nampak gaya macam itulah untuk pada perlawanan-perlawanan yang akan datang. Sebab apa? Sebab dalam perlawanan persahabatan yang telah Sabah lakukan, memang itu peranan ataupun corak permainan yang Sabah letakkan untuk Badrul Bahtiar. Jadi mungkin Badrul Bahtiar akan gunakan kelebihan beliau dari segi long ball untuk mencari pemain-pemain di hadapan seperti Neto, ataupun mencari pemain di wingback seperti Umareng, ataupun mencari pemain di hadapan seperti Amri Yahya dan juga Sadir Ramdani. Itu yang kedua yang boleh saya kata tentang pasukan Sabah. Okey, yang ketiga yang boleh saya puji tentang pasukan Sabah adalah mengenai gandingan Sadil dan juga Amri lah. Yang mana Sadil dan Amri, mereka berdua mempunyai persefahaman dan juga work rate, kerajinan yang bagus. Akan tetapi
tetapi mereka tak boleh nak supply dan juga tak mampu nak connect dengan baik dengan Neto. Ya benar, semalam Neto agak keseorangan, beliau tak ada support dan tak ada backup, jadi menyebabkan Neto tak boleh nak buat apa-apa percubaan sangat dan menyebabkan bahagian serangan Sabah tu agak kosong lah. Jadi benda tu perlu diperbaiki lagi untuk next game. Jadi kelemahan yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Sabah pada perlawanan semalam, yang pertama, wingback pasukan Sabah iaitu Tommy Mawat dan juga Umareng yang bermain di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, left wingback dan juga right wingback, mereka perlu cepat untuk membentuk formation ataupun transition daripada ketika mereka menyerang dan ketika mereka bertahan untuk membentuk back five di belakang. Sebab apa? Sebab kalau mereka lambat untuk membentuk back five dan mereka lambat untuk melakukan track back untuk membentuk back five di belakang, maka dengan mudahlah pertahanan pasukan Sabah akan dibolosi. Contohnya, gol Kelantan yang pertama, apabila Sabah terlalu open, dah menyerang, dan dengan directnya, Kelantan bermain dengan direct football, dengan one touch saja, mereka berjaya untuk memanfaatkan kawasan kiri pasukan Sabah yang mana waktu tu Tommy Mawat berada di hadapan dan di bahagian pertahanan kiri berada dalam keadaan kosong. Dengan mudahnya Sheikh Sobri buat hantaran jauh ke situ dan berjaya memanfaatkan peluang untuk menjaringkan gol pertama pasukan Kelantan FC untuk menyamakan kedudukan. Jadi untuk wingback ni, dia kena rajin sikit. Dia kena turun, dia kena naik. Turun naik kan. Benda tu sangat-sangat penting. Dia perlu faham ketika mereka menyerang, mereka akan membentuk back 3 dan mereka akan overload di bahagian wide area ataupun bahagian middle area. Ketika mereka bertahan, mereka akan turun untuk membentuk bahagian back 5. Jadi benda tu perlu diperbaiki lagi untuk pasukan Sabah. Walau apa-apa pun, Tommy Mawat Badar bermain dengan sangat cemerlang sebagai attacking ataupun offensif ketika menyerang. Tetapi ketika bertahan, beliau perlu improve lagi. Begitu juga dengan Umareng, beliau juga perlu improve lagi untuk cepat track back, cepat membentuk back five dan membantu bahagian pertahanan ketika mereka menyerang. Itu kelemahan yang pertama untuk pasukan Sabah. Kelemahan yang kedua untuk pasukan Sabah adalah di bahagian tengah, yang mana Sadil, Amri dan juga Neto, yang mana boleh saya katakan mereka tak boleh nak connect dengan baik di antara Badrul dan juga Afiq pada Naim pada perlawanan semalam, yang mana boleh saya katakan mereka tak ada chemistry ataupun persefahaman untuk membuka game kepada bahagian hadapan. Jadi Neto apabila kurang connection ataupun tiada kesinambungan antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, maka Sabah tak boleh nak build up gameplay dengan sangat bagus. Jadi Sabah tak boleh nak buka game, Sabah tak boleh nak ada percubaan, Sabah tak boleh nak ada peluang untuk mereka menjaringkan gol. Jadi saya perlukan Datuk Hakim Sui untuk memastikan yang mereka ada seorang attacking midfielder yang boleh connect dengan bahagian serangan dan juga boleh connect dengan bahagian tengah dengan Badrul Bahtiar. Jadi bila ada kesinambungan antara bahagian serangan, tengah dan juga tengah, sebab mereka meletakkan Badrul sebagai holding midfielder yang berperanan sebagai deep lying playmaker, jadi mereka perlukan seorang bahagian tengah yang boleh untuk menjadi penyambung kepada Neto dan juga Badrul ataupun kepada Naim. Jadi benda tu perlulah, sebab Sadil dan juga Amri kadang-kadang dia banyak off position, dia boleh main merata sebab kerajinan yang dia ada, kadang-kadang dia lebih kepada wide area. Jadi mereka perlu memastikan yang seorang pemain yang boleh bertindak kreatif untuk membantu Neto ketika mereka menyerang, supaya pasukan Sabah ada peluang yang lebih baik dan boleh menjaringkan gol dengan lebih banyak. Dan ini baru Sabah baru turun Neto, Sadil dan juga Jackson, baru 3 import. So kita tak boleh nak komen lebih banyak-banyak lagi. Secara rumusannya Sabah boleh dikatakan bertahan dah okey, menyerang kurang, bertahan okey, tetapi dari segi menyerang agak kurang dari segi ofensif, dan dari segi untuk wingback, untuk track back pun agak kurang. Jadi Sabah kena perbaiki benda tu lah untuk next game. Baiklah, untuk pasukan Kelantan FC pula, apa yang boleh saya puji adalah mengenai bahagian pertahanan yang diketuai oleh Khairul Fahmi dan juga Muhammad Yusri, yang mana boleh dikatakan mereka menggunakan bahagian pertahanan veteran ataupun bahagian pertahanan yang mempunyai pengalaman yang banyak dalam saingan Liga Malaysia ni. So bagi saya mereka tak ada masalah untuk membaca game, mereka tak ada masalah untuk membaca corak permainan bahagian serangan Sabah. Mereka berjaya bertahan dengan sangat baik di bahagian center back dan juga full back pasukan back 4 pasukan Kelantan memang sangat cemerlang. Dan goalkeeper Nik Muhammad Amin juga patut diberi pujian. Beliau sangat berani pada perlawanan semalam. Beliau sangat cemerlang dengan tindakan penyelamatan yang bagus, dari segi berani untuk keluar challenge bola yang boleh katakan 50-50. Jadi memang bagus lah untuk pertahanan Kelantan semalam. Boleh saya pujilah, banyak kali mereka mematahkan serangan pasukan Sabah dengan mudahnya. Itu yang pertama.
Yang boleh saya puji lagi untuk pasukan Kelantan adalah mengenai Sheikh Sobri. Yang mana Sheikh Sobri diletakkan sebagai holding midfielder, iaitu lone pivot untuk pasukan Kelantan. Beliau menunjukkan aksi yang sangat matang. Boleh saya katakan beliau patut diawasi untuk dipanggil bagi skuad kebangsaan, terutamanya di bahagian posisi defensive midfielder lah, ataupun posisi holding midfielder ni. Sebab pasukan kebangsaan kurang player seperti dia. Yang saya nampak ada beberapa player dalam Malaysia yang boleh dipanggil untuk posisi holding midfielder selain Sheikh Sobri adalah Zahri Azri. Yang mana kedua-dua player ni adalah player yang boleh dikatakan ada masa depan yang cerah untuk posisi tersebut, iaitu holding midfielder. Yang mana Sheikh Sobri dari segi defending dia padu, dia boleh backup kepada back four, dan dia juga boleh build up untuk membantu bahagian serangan. Kita tengok satu hantaran jauh yang dilakukan untuk gol pertama Kelantan memang mantap, iaitu gerakan direct dari Sheikh Sobri. Jadi benda tu yang saya nak untuk seorang defensive midfielder. Jadi Kelantan dah ada seorang Sheikh Sobri. Jadi Sheikh Sobri tu saya rasa memang masa depan Kelantan pemain yang patut lebih digilap lagi bakat dia untuk membawa Kelantan ke saingan Liga Super. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga, apa yang menarik tentang pasukan Kelantan ni adalah mengenai bahagian serangan. Nur Syamil dan juga Brentford. Yang mana Nur Syamil kita tahu dia adalah seorang striker. Tetapi pada perlawanan semalam disebabkan Brentford adalah true striker ataupun centre forward, maka Nur Syamil boleh bertindak untuk bermain di wide area, iaitu bermain di bahagian sayap. Jadi boleh saya katakan Nur Syamil adalah connection ataupun penghubung kepada Kevin Brentford dengan bahagian tengah ataupun dengan bahagian sayap. Jadi banyak kali Nur Syamil melakukan pergerakan dengan memberi support kepada Kevin Brentford. Dan juga Brentford ni pun adalah seorang pemain yang sangat rajin. Jadi boleh saya katakan ini adalah satu corak permainan yang sangat menarik lah untuk pasukan Kelantan, walaupun bermain dengan direct football. Apabila bermain dengan direct football ni, kita tak boleh nak expect corak permainan tu lawa cantik macam MU, macam City main, tak boleh nak expect. Macam Kedah main, tak boleh nak expect benda tu menarik. Yang mana direct football ni lebih kepada kita nak main untuk mencari gol, dan kita nak main bola tu cepat untuk kita supply bola pergi depan dan nak jaringkan gol untuk menang. Tak kisahlah main lawa tak lawa, tapi kita nak menang. Itu yang dinamakan dengan direct football. Sama ada melalui counter attack, main supply bola ke hadapan dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan Brentford dan juga Nur Syamil mempunyai persefahaman yang baik di bahagian serangan. Dan untuk winger pasukan Kelantan, boleh saya katakan muda dan laju. Mereka sangat-sangat berbahaya. Antaranya Zulhelmi ke Zulfahmi, maafkan saya kalau saya silap. Memang padu, boleh dikatakan. Nathaniel Rengo memang padu, dan saya harapkan Kelantan boleh keep momentum lah untuk dalam saingan Liga Super. Dengan corak permainan mereka semalam, dalam saingan Liga Premier, dalam corak permainan mereka semalam, kemungkinan besar mereka boleh bagi fight dalam saingan Liga Premier season ni, dan kemungkinan besar mereka juga boleh layak ke saingan Liga Super pada season hadapan. Cumanya mereka perlu improve sikit demi sikit untuk memastikan yang corak permainan mereka lebih compact, lebih smooth, lebih lancar, dan lebih flawless lah, lebih lawa dari setiap game ke setiap game. Tetapi apapun, pemain-pemain muda Kelantan memang mantap lah semalam, sebab berjaya menundukkan pasukan Sabah dengan semangat juang yang sangat tinggi. Secara rumusannya, memang dari segi corak permainan, kedua-dua pasukan sepatutnya deserve untuk seri. Tetapi disebabkan Kelantan tak habis-habis di 10 minit terakhir tu, mereka serang-serang dapat penalti. Jadi deserve lah untuk Kelantan menang. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.